Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak masuk subtopik terakhir untuk bab 1 iaitu tajuknya ubahan bergabung. Okey, ubahan bergabung. Bergabung ni apa yang bergabung? Maksud dia gabungkan ubahan langsung dan ubahan songsang. Okey, so dia combine dua-dua ubahan dalam satu pernyataan. Okey, so macam mana nak buat? Okey, cara nak buat senang aja Okey, tajuk ubahannya senang je. Okey, cara nak buat, okey, cikgu tunjuk contoh ni, contoh dalam buku teks. Contoh 22, muka surat berapa? Tengok sendirilah muka surat berapa, okey. Okey, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So, Y dalam sebutan X dan Z tu macam sebelum-sebelum ni jugalah. Maksudnya dia nak Y sama dengan apa-apa-apa. Okey, cara nak buat. Pertama, tuliskan dia punya bentuk ubahan dia. So, dia kata Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, ingat kalau dia berubah secara langsung dengan objek selepas tu, maksud dia X tu kena duduk di atas. So, X kuasa 2X maksud dia X kuasa 2. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, kalau secara songsang, Z tu akan duduk di bawah. Okey, ingat, langsung duduk di atas. Kalau langsung dia duduk di atas. Langsung dia duduk di atas, X tu akan duduk di atas. Kalau songsang, maksud dia yang dia songsang dengan apa tu? Okey, benda tu akan duduk di bahagian bawah. Ingatlah, atas maksud dia berubah secara langsung. Okey, kalau dia secara songsang maksud dia duduk di bawah. Okey, macam ni cara nak tulis. Okey, next. Lepas dah tulis ni, kita kena tukarkan bentuk ubahan ni menjadi sama dengan. So, masih benda yang sama. Kalau nak ubah jadi sama dengan, kita kena tambah pemalar. So, 2, kita nak tukar bentuk ubahan tu jadi sama dengan. So, Y sama dengan, tambahkan pemalar yang selalu kita guna sebagai K kan. So, K X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Okey, macam biasa. Okey, next kita akan cari nilai K. So, kita akan cari nilai K. Cara dia, masukkan nilai-nilai yang dia bagi. So, dia bagi Y sama dengan 8, X sama dengan 4, Z sama dengan 36. So, untuk cari K, kita masukkan nilai-nilai yang diberi. So, masukkan nilai yang diberi. Masukkan nilai yang diberi. Okey, so dia bagi Y sama dengan 8. So, 8 sama dengan K darab apa? X dia bagi 4. So, X kena kuasa 2. Okey, so 4 kuasa 2. Okey, per yang duduk di bawah adalah Z. Z dia bagi nilai 36. Z kena punca kuasa 2. So, punca kuasa 2, 36. Okey, so macam mana nak dapatkan nilai K? Pindahkan kesemuanya ke sebelah sini supaya K tinggal seorang-seorang dia. So, kita nak tinggalkan K kat sini. Duduk mana pun tak duduk. K nak duduk sebelah sini pun tak apa. Nak duduk sebelah sini pun tak apa. Nak tulis kat mana pun tak apa. Sama je nanti. So, K kita pindahkan yang tak ada K tu. Pindahkan duduk di sebelah sini. Kita nak tinggal K seorang-seorang dia sebab kita nak cari nilai dia kan. Okey, so punca kuasa 2 36 ni dia sebelah sini dia duduk di bawah kan. Bila kita pindah dia kena darab. Betul tak darab?
So, yang ni pindah-pindah ni kamu dah belajar ni sebenarnya. Okey, duduk atas, kena darab. Okey, 4/2. Masa duduk dengan K ni, dia duduk di atas. So, bila pindah, dia akan jadi bahagi. So, 4/2 akan dibahagikan. 4/2 akan bahagi. So, dia akan jadi bentuk macam mana? Tulis saya dekat sini. 8 akan darab dengan punca kuasa 2, 36. Okey, 4/2 akan duduk di bahagian bawah sebab operasi dia adalah bahagi. Okey, next tekan saja kalkulator. Dapat berapa nilai K tersebut. Buat je lah. Tekan kalkulator kamu. Cikgu pun nak kena tunjuk kalkulator cikgu. Sekejap cikgu minimize. Nak tunjuk kalkulator. Okey. So, apa dia tadi? 8 darab. Kalau nak buat secara terus boleh. Pastikan kamu masukkan dalam kurungan. Okey, 8 darab punca kuasa 2, 36. Kemudian bahagi dengan buka kurungan 4/2. So, dapat jawapan dia 3. So, K sama dengan 3. Okey, dah dapat nilai K. Teruskan dengan melengkapkan kamu punya persamaan tu. Saya juga extend. So, last sekali. Yang keempat, lengkapkan persamaan kamu dengan memasukkan nilai K ke persamaan ni kan. So, Y sama dengan, tempat K dapat dah 3. So, 3 X kuasa 2 per punca kuasa 2 Z. So, last sekali dapatlah jawapan dia. Okey, senang je. Okey, bergerak ke contoh seterusnya. Saya ubah mai sini. Kecoh dia. Okey, contoh 23. Kali ni dia bagi jadual. Dia suruh cari nilai yang dia tak bagi. Okey, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Langsung dan secara songsang dengan R. Hitungkan nilai X dan Y. Okey, ni sama juga macam yang sebelum ni. Benda yang sama je. Cuma dia tambah hubungan je. So, mula-mula sekali buat apa? Macam cara yang pertama tadi. Kita tuliskan dia punya ubahan dia macam mana. So, P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. So, Q duduk di atas. Sebab dia langsung kuasa 3. Kena ingat, dia bagi kata kuasa 3. Dan secara songsang dengan R. R tak ada apa-apa. Dia bukan kuasa 2. Bukan punca kuasa 2. So, R je lah. Okay. Next step adalah kamu nak ubah bentuk ubahan ni jadi sama dengan. So, P sama dengan tambah pemalar iaitu K. Q kuasa 3 per dengan R. Okay. Next, sama juga cari nilai K. Cari nilai K. Cara dia gunakan nilai yang diberi. Okay, maksud dia PQR yang ada nilai dia. Kalau nak guna yang ni tak ada pula. R tak ada nilai pula, dia bagi X. Kalau nak guna yang ni, Q pula tak ada nilai, dia bagi Y je. So, tak dapat membantu kamu untuk cari K. So, nak cari K kena, tiga nilai kena ada. Baru kamu boleh cari K. So, gantikan nilai yang diberi. Okay, tiga nilai ada. Masukkan dalam persamaan kamu untuk cari nilai K. So, P kat sini 4. Ni nah. Ni yang pertama ni. So, guna yang ni. P sama dengan 4 sama dengan K, Q 2. So, 2 kuasa 3. Per R. R 0.6. Okay, teruskan untuk cari nilai Q. So, K. Nak tinggalkan K. K nak buat macam mana? 4 darab dengan 0.6. Betul tak? Sebab 0.6 duduk sebelah sini bahagi. Bila kamu pindah dia jadi darab. Okey, 2 kuasa 3. Duduk sini dia duduk atas. So, bila pindah dia akan duduk di bawah. Ingat itu je. So, per dengan 2 kuasa 3. Okey, dapat berapa nilai K kamu? Tekan kalkulator je lah. Dah. Senang je hidup kamu sekarang. 4 darab. Okey, buh dalam kurungan lah.
Pastikan buah dalam kurungan 4 darab 0,6 bahagi berapa kuasa 3 tadi dah? Cikgu pun lupa pula. Bahagi 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Kuasa 3 ada di situ. Kamu tekan shift. X kuasa 2 dia akan jadi kuasa 3. Okey, sama dengan 0,3. Mana ada dia hilang. Alamak dia pergi tutup dah. So dia jadi K akan dapat 0,3. Okay, next. Masukkan nilai K dalam persamaan yang asal tadi. So akan dapat yang ketiga. P sama dengan 0,3 Q kuasa 3 per dengan R. Okey, dapat persamaan dia, baru kamu boleh cari nilai X dan Y. Okey, X di sini adalah pada nilai R. Okey, sekarang kita nak cari nilai X tu berapa? X tu adalah nilai R kan? So, X tu kamu akan ganti dekat tempat R. So, next step nak cari nilai X. Okey, so P dia bagi untuk yang ni P 3/6. So, dapat pen biar aku dah cantik sikit. Okay, so P 3/6 sama dengan 0,3 darab. Okay, Q di sini adalah 6. So, 6 kuasa 3. Per dengan K yang kamu nak cari R. R adalah X. So, X. Okay, nak cari nilai X. Ubah sahaja X ni. X ni nak pergi mana? X ni naik atas. 3.6 turun ke bawah. Ubah sahaja tempat dia. X naik atas. 3.6 turun ganti tempat X. So, dapat X sama dengan 0,3 darab 6 kuasa 3 per dengan 3/6. Senang ya. So, ini tekan sahaja kalkulator. Dapat nilai dah berapa. Okey, habis untuk X. Untuk Y pula. Untuk nilai Y pula. Okey, nilai Y, tengok Y adalah tempat dia di Q. Jadi, cara dia sama. Tadi kita ganti R tu dengan X kan. Okey, sekarang guna persamaan yang sama. Kali ni tempat Q kena ganti dengan nilai dengan Y. Okey, P berapa? P 0.08. Saat ni cari nilai X. Cari nilai X. Okey, yang ni kita nak cari nilai Y. Okey, cari nilai Y. P di sini dia bagi 0.081. So, 0.081 sama dengan 0.3. Okey, Q kuasa 3. Ingat, Q kuasa 3 adalah Y kali ni. So, dia adalah Y kuasa 3. Per dengan KR dia bagi, R adalah 2/7. So, 2/7. Ini macam mana nak cari nilai Y? Okey. So, pindahkan dulu. Semua ni pindah P duduk sebelah. Tinggal Y sahaja. Sorang-sorang dia. Ingat, 2.7 duduk sini, duduk di bawah. Bila kamu pindah, dia akan jadi duduk di atas. So, 0.081 darab 2/7. Okey, yang ni 0.3 duduk sebelah sini, dia duduk atas kan? So, bila kamu nak pindah, dia akan jadi duduk di bawah. So, dapat 0.3 duduk di bawah sama dengan Y kuasa 3. Okey. Ni tekan kalkulator, dapat nilai dia berapa? Kita tunjuk kat kau. 0.081. Tadi cikgu lupa pula. Okey, buh dalam kurungan 0.081 darab berapa? 2.7 bahagi 0.3. Okey, darab 2.7 tutup kurungan bahagi 0.3.
So, dapat 0.729. 0.729. Sama dengan Y kuasa 3. Okey, tak settle lagi kerja sebab dia nak nilai Y saja. Ni Y kuasa 3 kan? So, macam mana nak hilangkan kuasa 3? Okey. So, nak hilangkan kuasa 3, kamu punca kuasa 3 kan yang duduk sebelah sini. So, yang ni punca kuasa 3 bagi 0.729. Ni akan hilanglah kuasa 3, dia akan jadi Y saja. So, yang ni tekan saja kalkulator. So, punca kuasa 3. Macam mana nak cara punca kuasa 3? Tengok ni. Dekat punca kuasa 2 ni, atas dia warna kuning ni punca kuasa 3. Nampak tak? So, kalau yang kuning ni, kamu kena tekan shift dulu. Shift. Okey, nampak? Dia naik kan? Okey, punca kuasa 3, 0.729. Sama dengan 0.9. So, Y dapat jawapan dia 0.9. Dapat tu je. Simple. Okey? So, kamu cuba buat latihan untuk bagi lebih faham. Okay, thank you.